Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Sayang kumbang mencari makan, tebang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Segala puji-pujian kepada Allah SWT kerana limpah kurnia dapat kita bersama-sama bersua dalam modul form kita pada hari ini yang akan mengupaskan tentang tajuk aspek komunikasi, apakah ia, berdasarkan video iklan talian yang telah ditonton pada minggu lalu. Ahli-ahli panel yang pastinya sudah tidak sabar untuk melontarkan idea dan sedang hadir hormati Allah sekalian, saya, Ainul Izzah Hazrimita Abu Bakar, merupakan pengurusi bagi forum kita pada hari ini akan bersama-sama para panel sekalian membincangkan topik bincangan kita. Hadirin hormati Allah sekalian, sebelum tirai forum dibuka dengan lebih lanjut bagi menelusuri lebih mendalam, molek kiranya jika saya memperkenalkan keempat ahli-ahli panel kita yang cantik lagi menawan rupanya ini. Baiklah, yang pertama, Saudari Nur Izzatul Aqilah binti Husaini iaitu merupakan ahli panel pertama. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Bagaimana pula dengan pengerusi? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua itu Saudari Sarah binti Ibrahim. Kecil-kecil cilpadi orangnya. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah sihat. Saya datang ke sini hari ini bersemangat sama seperti saudari. Ya, sudah pasti. Saudari Sarah, tajuk perbincangan kita pada hari ini amat menarik sehingga kita terpanggil untuk membincangkannya. Seterusnya, tak lain tak bukan ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudari Nur Ifa binti Hisham. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Sama-sama. Dan akhir sekali, ahli panel yang keempat iaitu Saudari Nur Afiqah binti Nizam. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Sama. Alhamdulillah, usai salam perkenalan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini, mari kita kembali kepada topik bincang kita iaitu aspek komunikasi, apakah ia? Izinkan saya mengupas terlebih dahulu sebelum saya mengajukan beberapa soalan kepada ahli-ahli panel kita. Komunikasi boleh ditarifkan sebagai proses penghantaran maklumat daripada satu pihak kepada pihak lain atau dikenali sebagai pengirim dan juga penerima. Ia juga melibatkan dua perbuatan iaitu menghantar maklumat dan memproses bagi tujuan pemahaman. Komunikasi juga boleh diambil daripada bentuk komunikasi lisan, bukan lisan seperti isyarat tangan, isyarat badan, ekspresi muka dan sebagainya, dan komunikasi tulisan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga, komunikasi ialah perhubungan secara langsung ataupun melalui perantaraan telefon, televisyen dan sebagainya. Secara umumnya, elemen komunikasi terdapat pelbagai cabang dan antaranya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi melibatkan 5 langkah proses iaitu pengirim akan mengekodkan mesej melalui saluran komunikasi yang ditetapkan. Lepas tu akan dihantar kepada penerima, penerima akan mendekodkan mesej tersebut dan akhir sekali akan berikan maklum balas sama ada melalui komunikasi verbal ataupun bukan verbal. Dan proses komunikasi ini juga berlaku dalam video iklan Thailand yang kita tonton pada minggu lalu di mana situasi perjumpaan para ibu bapa dan juga pengetua di mana sudah disebut pengetua merupakan pengirim manakala para ibu bapa adalah penerima dan dapat kita lihat dengan jelas bahawa ibu bapa memberikan maklum balas dengan menggunakan komunikasi bukan verbal. Itu hanya melalui ekspresi muka mereka saja dan kita boleh lihat bahawa mereka sedih. Jadi walaupun mereka tidak melontarkan perkataan namun kita masih boleh tahu maklum balas yang diberikan oleh para ibu bapa. Jadi sidang hari ini hormati Allah sekalian, saya yakin bahawa proses komunikasi juga berada dalam situasi yang lain. Jadi izinkan saya untuk menanyakan satu soalan kepada Saudari Izzatul Aqilah, iaitu ahli panel kita yang pertama, iaitu apakah proses komunikasi yang terdapat dalam iklan Thailand tersebut? Silakan. Terima kasih kepada pengerusi. Sebelum saya meneruskan hujah saya ingin menyatakan bahawa saya menyokong dan bersetuju dengan hujah yang dilontarkan oleh saudari sebentar tadi. Walau bagaimanapun, komunikasi intrapersonal juga dapat dilihat pada minit yang keempat. Komunikasi intrapersonal ini merupakan komunikasi terhadap diri sendiri. Hal ini dapat dibuktikan melalui memek muka dan riak wajah yang ditayangkan oleh para ibu bapa sudah cukup menjelaskan bahawa terdapat sesuatu yang bermain di kotak fikiran mereka. Mereka seolah-olah bermonolog dengan fikiran mereka terhadap apa yang diperkatakan oleh Pak Pengetua. Selain itu, elemen komunikasi juga dapat dilihat pada babak terakhir iklan pendek ini. Dalam babak tersebut berlakunya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini berlangsung antara dua orang ataupun lebih secara bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan ataupun saluran tertentu. Kita dapat lihat pada minit yang keempat, saat ke-54, Pak Prajat memanggil ibunya dan pada minit yang kelima, saat ke-11, ibunya bertanya kenapa tidak pergi ke sekolah. Lantas Pak Prajat terus mendakapnya.
Dalam babak ini, terdapat beberapa elemen komunikasi yang berlaku iaitu pengirim dan penerima, saluran dan juga maklum balas. Elemen komunikasi pengirim dapat dilihat apabila pelajar memanggil ibunya dan ibunya berfungsi sebagai penerima. Manakala, saluran juga digunakan dalam komunikasi ini yang berbentuk lisan. Sekian sahaja ulasan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Akila yang telah menjelaskan mengenai proses komunikasi dan komunikasi interpersonal dan juga interpersonal. Tetapi saya tertanya-tanya, selain daripada komunikasi yang dinyatakan oleh Saudari Akila sebentar tadi, mungkin terdapat jenis komunikasi yang lain di dalam video iklan Thailand tersebut. Jadi izinkan Saudari Sarah Ibrahim untuk memberi penjelasan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari pengerusi serta pandangan yang diutarakan oleh panel pertama kita. Baik, selain daripada komunikasi yang dinyatakan oleh Izzatul Akila sebentar tadi, terdapat juga bentuk komunikasi yang berbeza iaitu komunikasi organisasi yang merupakan sebuah kelompok kumpulan kecil yang berwibawa, bebas serta berpusat. Di bawah komunikasi organisasi ini terdapat 3 arah aliran iaitu komunikasi atas bawah, komunikasi bawah atas serta komunikasi mendatar. Namun apa yang ingin saya fokuskan hari ini ialah komunikasi bawah atas yang mana ia melibatkan perbincangan, penentuan keputusan serta maklum balas daripada dua pihak iaitu pihak atasan serta pihak bawahan. Di dalam video yang telah kita tonton, dapat saya petik babak sebagai contoh kepada komunikasi organisasi iaitu pada minit yang ketiga di mana pengetua telah mengadakan mesyuarat bersama dengan ibu bapa dan guru di sekolah. Sekiranya di Malaysia, ia lebih dikenali sebagai Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Ketika mesyuarat di dalam video tersebut, pengetua telah mengadakan pengumuman serta perbincangan berkenaan dengan isu cikgu peraja yang telah membawa ibunya ke sekolah untuk dijaga. Namun sedikit sebanyak telah mengganggu proses pembelajaran murid-murid. Jadi apa yang dilakukan ialah pengetua telah mengedarkan kertas untuk mengadakan undian dan membuat keputusan sama ada untuk mengekalkan cikgu peraja di sekolah tersebut atau memindahkan beliau ke sekolah lain. Jadi dari babak ini dapat kita lihat dengan jelas wujudnya komunikasi organisasi kerana adanya maklum balas, perbincangan serta komunikasi di antara dua pihak iaitu pihak atasan pengetua itu sendiri serta pihak bawahan iaitu ibu bapa dan guru-guru. Jadi di dalam komunikasi organisasi ini terdapat kepentingannya sendiri iaitu dengan adanya komunikasi ini setiap tujuan, matlamat dan keputusan dapat dilihat dengan jelas dan terperinci. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang cukup lebar daripada Saudari Sarah kita berhubung dengan komunikasi organisasi iaitu antara pengetua dan juga para ibu bapa. Saya bersetuju dengan beberapa ahli panel kedua tadi. Siapalah saya dapat menafikan bahawa betapa pentingnya komunikasi organisasi, lebih-lebih lagi jika melibatkan ramai pihak. Dan ya betul, persetujuan dapat dilakukan bersama dan keputusan itu akan menjadi lebih tepat dan padat. Soalan saya seterusnya buat ahli panel yang ketiga, mungkin tidak lari daripada kupasan Saudari Sarah dan juga Saudari Akila. Saya mendapati bahawa terdapat banyak komunikasi interpersonal berlaku dalam video iklan tadi tersebut. Jadi mungkin Saudari Ifah boleh memberikan penjelasan lebih lanjut tentangnya? Okey, terima kasih saudari pengerusi kita pada hari ini. Saya juga bersetuju dengan elemen komunikasi yang telah dinyatakan oleh saudari Izzatul Akila dan saudari Sarah Ibrahim. Dan saya juga akan menguraikan satu lagi elemen komunikasi interpersonal yang terdapat dalam video iklan dari Thailand itu, tetapi daripada situasi yang berbeza daripada yang saudari Izzatul Akila nyatakan tadi. Seperti kita tahu, elemen komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang melibatkan dua individu untuk menghasilkan dan menafsirkan maklumat. Selain itu, jalinan interpersonal yang baik juga mampu membentuk satu sistem sokongan untuk terutamanya kepada mereka individu yang menghadapi masalah. Saya mengatakan bahawa video iklan data tersebut mempunyai elemen komunikasi interpersonal kerana terdapat satu babak dalam video tersebut iaitu pada babak pada minit yang pertama yang menunjukkan dua watak iaitu watak cikgu peraja dan watak pengetua sekolah yang sedang berkomunikasi antara satu sama lain. Situasi itu menunjukkan bahawa mereka sedang berbincang tentang satu masalah yang sedang dihadapi oleh sekolah mereka iaitu masalah apabila mereka menerima pelbagai aduan daripada pihak ibu bapa tentang rasa kebimbangan mereka terhadap tahap kefahaman dan konsentrasi anak-anak mereka ketika belajar bersama cikgu peraja. Hal ini kerana cikgu peraja telah membawa ibunya yang telah uzur ke sekolah dan turut membawa ibunya masuk ke kelas-kelas ketika beliau sedang mengajar. Jadi pengetua sekolah tersebut telah mengambil inisiatif untuk berjumpa secara bersemuka dengan cikgu peraja dan berbincang tentang hal tersebut.
pengetua sekolah tersebut juga turut menawarkan diri untuk mencari seseorang yang dapat membantu Cikgu Prajak menjaga ibunya. Namun Cikgu Prajak telah menolak tawaran tersebut kerana beliau tahu bahawa itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai seorang anak. Jadi situasi ini menunjukkan bahawa berlakunya elemen komunikasi interpersonal kerana terdapat dua individu yang sedang berkomunikasi antara satu sama lain dan sedang berbincang tentang satu masalah yang sedang dihadapi. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Ifa mengenai penjelasan tentang komunikasi interpersonal. Benar sekali, setiap hubungan yang berlaku akibat daripada komunikasi interpersonal mampu memberikan sistem sokongan yang baik, lebih-lebih lagi bila kita berbincang dengan cara yang berhemah antara satu sama lain. Disebabkan itu pentingnya komunikasi interpersonal dalam kehidupan seharian. Namun seperti tidak sempurna jika saya tidak mendengar daripada pendapat daripada saudari Nur Afika mengenai komunikasi interpersonal ini. Mungkin saudari Afika mempunyai pendapat tentangnya? Baiklah, terima kasih kepada pengerusi. Saya akan meneruskan forum pada hari ini. Pertama sekali, saya ingin memberitahu bahawa saya amat bersetuju dengan pandangan daripada saudari Ifa dan juga saudari Izzatul Aqilah sebentar tadi. Pertama sekali, komunikasi interpersonal ini ialah komunikasi yang melibatkan dua individu dan tidak menggunakan sebarang medium saluran dalam berkomunikasi. Contoh yang saya boleh ambil daripada video pendek talent tersebut ialah situasi di mana pada minit yang kedua saat ke-21 iaitu seorang pelajar lelaki yang berbual bersama ibunya di dalam kereta ketika hendak pulang ke rumah selepas waktu persekolahan. Jadi situasi ini mereka menggunakan komunikasi interpersonal kerana hanya melibatkan dua individu sahaja yang berbual di dalam kereta. Selain itu, komunikasi interpersonal ini juga bertujuan untuk membina hubungan sosial ataupun mengukuhkan pertalian silaturahim. Jadi daripada situasi yang sama, kita dapat lihat bahawa pelajar tersebut berbual bersama ibunya bagi menghilangkan rasa kesunyian ataupun kejanggalan di dalam kereta. Secara tidak langsung, perkara ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ibu dan juga anak. Selain itu, komunikasi interpersonal ini juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan juga bersahaja. Dalam situasi yang sama, pelajar ini memberitahu kepada ibunya bahawa jika besar nanti dia akan menjaga ibunya dengan sebaik mungkin dan juga akan membawa ibunya ke mana sahaja yang ibunya ingin pergi kelak. Jadi di sini maka jelaslah bahawa mereka ini menggunakan komunikasi interpersonal kerana mereka berbual dalam bentuk tidak formal dan juga bersahaja. Maka itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel terakhir, saudari Afika yang telah mengupas tentang komunikasi interpersonal dalam video tersebut. Daripada perkongsian saudari Afika, saya mendapati bahawa komunikasi interpersonal juga mampu mengeratkan silaturahim dan juga membina hubungan sosial yang baik. Baiklah, berakhir penjelasan daripada saudari Nur Afika, bermakna berakhirlah modul forum kita pada hari ini. Demikian tadi rumusan buah bicara daripada semua ahli panel kita tentang elemen-elemen komunikasi. Tuntasnya, komunikasi merupakan salah satu elemen yang amat penting dalam kehidupan seharian daripada kita lahir sehinggalah kita mati kelak bagi tujuan untuk sedar akan kewujudan kita. Menurut Harold, seseorang yang mempunyai ilmu komunikasi yang baik akan mendapat peluang yang tinggi berjaya dalam kerjaya yang akan mereka ceburi kelak. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudah hadir dan beriltizam untuk bincarakan tajuk elemen-elemen komunikasi kita pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan insan yang cakna terhadap kepentingan berkomunikasi dengan baik. Sidang hari hormati Allah sekalian, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari dusun maaf dipinta. Saya mewakili semua ahli-ahli panel mengucapkan sekian terima kasih kepada semua hadirin sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri berbicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Jaga diri, jaga kesihatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.